أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama untuk meneruskan pengajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita berada pada muka surat 111. Tajuk dia memberi salam ketika sedang melintasi memberi salam ketika sedang membaca Al-Quran sambil berjalan dan melintasi sekumpulan manusia. Baik, dalam yang teks yang saya baca dalam bahasa Arab, fasal ini dia terbalik dengan fasal sebelah dia. Kalau tuan-tuan tengok muka surat 112, berdiri sebagai tanda hormat dan memuliakan seseorang yang melintasi pembaca Al-Quran. Yang ini dalam teks bahasa Arab dia bab ini dulu, baru bab yang memberi salam ni. Tak apalah, yang penting dua-dua ada kan. Di susunan tu dalam bahasa Arab, dalam teks bahasa Arab ni didahulukan bab berdiri tanda hormat itu. Tak apa, kita tengok terus pada buku terjemahan. Saya akan sesuaikan dengan bahasa Arab ni dalam yang teks asal. Baik, dalam teks asal, faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fi darain amin. Faslun. Idza kana yaqra'u mashiyan famarra 'ala qaumin yustahabbu an yaqta'a al-qira'ata wa yusallima 'alayhim thumma yarji'a ila al-qira'ah walau a'ada ta'awudh kana hasanan. Okey, dia kata fasal memberi salam ketika sedang membaca Al-Quran sambil berjalan dan melintasi sekumpulan manusia. Apa maksud dia? Kita baca Quran sambil berjalan, lepas tu kita lalu jumpa sekumpulan orang di tepi jalan, atau kumpulan yang kita berselisih. So macam mana? Dia kata di sini, apabila dia membaca Al-Quran sambil berjalan,
kemudian melintasi sekumpulan manusia, sunat baginya untuk menghentikan bacaan, ayaqta'al qira'ah, maknanya berhentikan bacaan dan memberi salam kepada mereka, kemudian barulah menyambung kembali bacaan tadi. Jika dia mengulangi bacaan isti'azah, itu adalah perbuatan yang baik. Mengapa diulang isti'azah? Kita kena ingat, antara adab kita baca Quran ialah kita mulakan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan apatah lagi apabila kita maksudnya bila kita dipanggil qat'ul qira'ah, maknanya kita berhenti dan diselangi dengan perkataan yang asing, kita cerita benda lain kan, bukan baca Quran terus tapi cerita benda lain, maka untuk baca kembali Quran, maka sunat kita baca balik a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sama juga macam ni kan, kita berjalan, kita baca Quran, tu kita jumpa orang, kita berhenti, kita beri salam, lepas tu kita sambung balik bacaan, kita sunat kita baca semula a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab yang tadi tu tengah-tengah tu kita beri salam, dia bukan bacaan Quran, kita dah cerita benda lain, kita beri salam pada orang, mungkin kita bertegur sapa dan sebagainya. Baik. Kemudian dia kata, walau kana yaqra'u jalisan famarra alaihi ghairuh faqad qala al-imam Abu al-Hasan al-Wahidi al-awla tarku as-salam 'ala al-qari linshigalihi bit-tilawah. Qala فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة. قال فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة. وهذا الذي قاله ضعيف والظاهر وجوب الرد باللفظ. Apa maksud dia? Sekiranya dia baca Quran, ini terbalik. Sekiranya dia membaca Quran, diduduk dalam keadaan duduk, kemudian seseorang berjalan melintasinya. Yang tadi dia melintas ke orang, yang ni orang melintasi dia. Imam Abu Hasan Al-Wahidi berkata, cara yang paling utama ialah tidak memberi salam kepada orang yang membaca Al-Quran. Itu dia. Kalau kita berjalan tengok orang baca Quran, tak payah beri salam pada dia, kerana dia sedang menyibukkan diri dengan bacaan tersebut. Kata beliau lagi, jika seseorang memberi salam kepadanya, cukuplah dia menjawab menggunakan isyarat. Maknanya kalau kita tengah baca Quran, orang lalu dia beri salam pada kita yang tengah baca Quran ni, cukuplah kita beri isyarat. Sama dia buat macam ni ke, apa-apa isyarat lah. Beliau berkata, jika dia ingin menjawab dengan lafaz salam, dia boleh melakukannya. Dia kata, fa in arada radda bil lafzi, kalau dia nak jawab waalaikumsalam, maka boleh. Dia kata thumma sta'nafa al-isti'adzah wa 'awada tilawah. Maknanya lepas dia jawab waalaikumsalam, kemudian dia sambung balik baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dia katakan, jika dia ingin menjawab dengan lafaz salam, dia boleh melakukannya, kemudian dia mengucapkan isti'adzah semula dan mengulang bacaannya, sambunglah bacaannya, atau ulang kalau tempat dia berhenti tu tidak sesuai, ulang baliklah. Namun pendapat yang beliau utarakan ini adalah lemah. Pendapat siapa ni? Pendapat Abul Hasan Al-Wahidi. Secara zahir wajib menjawab salam dengan lafaznya sendiri. Maknanya apa? Maknanya orang yang baca Quran, kalau ada orang beri salam pada dia, maka dia kata di sinilah, maksudnya setakat ini, nanti ada lagi bahas di bawah ni, maka jawab salam dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ataupun waalaikumsalam, jawab dengan lafaz dia, kemudian sambung balik bacaan dengan lafaz isti'azah. Tengok. Lepas tu dia bahas lagi, sambung lagi. Faqad qala ashabuna idza sallama ad-dakhilu yawm al-jum'ati fi hal al-khutbati wa qulna al-insatu sunnah wajaba lahu raddu as-salam ala asahhi al-wajhaini. Fa idza qalu hadha fi hal al-khutbati ma al-ikhtilaf fi wujub al-insat wa tahrim al-kalam fa fi halati al-qira'ah allati لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى مع أن رد السلام واجب بالجملة والله أعلم. Ini dipanggil qiyasul aula. Macam mana Imam Nawawi buat satu kias, tengok
Dia kata, sesungguhnya ulama mazhab kami berkata, jika seseorang yang masuk ke dalam masjid ketika khutbah pada hari Jumaat sambil memberi salam, sedangkan kami katakan bahawa diam adalah sunat, diam adalah sunat, wajib menjawab salam. Menurut pendapat yang lebih sahih daripada dua pendapat, iaitu ulama mazhab Syafi'i. Mana benda ni khilaf, tapi pendapat yang lebih sahih kata wajib jawab. Apabila mereka berpandangan seperti ini ketika khutbah sedang berlangsung, serta terdapat perselisihan pendapat berkenaan kewajipan diam dan haram bercakap semasa khutbah. Kita kena ingat, dalam masalah diam ketika khutbah tu, insat tu, ada khilaf. Ada yang kata wajib, ada yang kata sunat. Okey, dia kata, jadi kalau dalam hal itu, dalam bab khutbah ada khilaf. Kalau orang masuk beri salam, pendapat yang jelas, pendapat yang lebih kuat ialah menjawab salam dalam hal khutbah. Okey, maka keadaan membaca Al-Quran, dikiaskan dengan baca Quran. Baca Quran ni tidak diharamkan, dia kata, yang tidak diharamkan bercakap menurut ijma' ulama adalah lebih utama. Mana lebih utama menjawab salam. Tambahan pula, hukum menjawab salam adalah wajib secara umumnya. Jawab salam wajib, beri salam tidak wajib, sunat. So kena faham, maknanya apa? Dikiaskan keadaan hukum diam ketika khutbah dengan hukum diam ketika orang lain baca Quran. Hukum diam dalam dalam khutbah khilaf, ada kata sunat, ada kata wajib. Hukum diam dalam ketika orang baca Quran sunat. Okey, jadi apa? Jadi dalam hal khutbah pun, bila orang masuk masjid, kita tengah dalam khutbah, orang masuk masjid, orang beri salam, kan? Kata Imam Nawawi, menurut pandangan yang lebih sahih ialah kita jawab. Kita jawab. Tapi itu dalam khutbah. So dikiaskan. Dikiaskan dalam bab Quran yang hukumnya sunat sahaja, berdiam kalau dengar orang baca Quran, apatah lagi lebih kuatlah tuntutan untuk menjawab salam kalau kita tengah baca Quran, orang beri salam. Itu maksud dia. Harap tuan-tuan faham, Dia kata, maka keadaan membaca Al-Quran yang tidak diharamkan bercakap, menurut ijma' ulama adalah lebih utama. Tambahan pula, hukum menjawab salam adalah wajib secara umumnya. Mana kewajipan menjawab salam itu tidak terhapus dengan perkara yang dikhilafkan, apatah lagi perkara yang tidak dikhilafkan, maksudnya tidak khilaf dalam larangan bercakap tu. Okey, selesai di situ. Kemudian kata, fa idza qalu hadha, wa amma idza atasa fi halatil qira'ah fa innahu yustahabbu an yaqula alhamdulillah wa kadza law kana fi shalah. Ini mungkin kita tak pernah dengar ataupun kita first time dengar, kan? Jika dia terbersin, ketika membaca Quran, kita baca Quran terbersin, sunat baginya untuk mengucapkan alhamdulillah. Begitu juga ketika dia berada dalam solat. Dalam solat kalau kita bersin pun masih sunat lagi. Maksudnya sunat juga kita sebut alhamdulillah. Okey. Kemudian kata, walau atasa ghairuhu wa huwa yaqra'u fi ghairi shalah wa qala alhamdulillah yustahabbu lil qari'i an yushammitah fa yaqulu yarhamukallah. Dia kata, begitu juga ketika sekiranya orang lain bersin, ketika dia sedang baca, kita tengah baca Quran, ada orang bersin sebelah kita, ada sedung agaknya di luar solat, lalu orang itu mengucapkan alhamdulillah, sunat bagi pembaca Al-Quran itu mendoakannya dengan berkata yarhamukallah. Itu bagi tashmitul atis. Itu hak muslim terhadap orang muslim, kita mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Kita dengar dia sebut alhamdulillah, maka sunat kita berhenti baca Quran tadi, bacaan kita tadi, dan sebut yarhamukallah. Lepas tu kita sambung balik, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, sambung balik apa yang kita baca tadi. Itu dia.
Okay, kemudian dia kata walau sami'al, ya, ini tadi tu di dalam apa, di luar solat, ya. Di luar solat. Walau sami'al muadzina, sorry. Okey, betul. Walau sami'al muadzina qat'ul, Okey, walau sami'al muadzina qata'al qira'ah wa ajabahu bimutaba'atihi fi alfadhil adhan wal iqamah thumma ya'udu ila qira'atihi wa hadha muttafaqun alaihi inda ashabina. Dia kata ini keadaan lain, iaitu sekiranya dia mendengar azan, kita tengah baca Quran, tiba-tiba azan bunyi, azan kuat, ya, kedengaran, dia hendaklah menghentikan bacaan dan menjawabnya menurut lafaz azan. Maksudnya kita jawab macam biasa, berhenti baca Quran. Sama juga dengan iqamah. Kalau iqamah tu berhenti terus pergi semayang lah kan. Dan dah orang panggil tu pergi dah semayang. Kemudian dia kembali membaca Al-Quran. Hal ini disepakati di sisi ulama mazhab kami. Kata siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. So kena faham tu, ya. Kemudian dia kata wa amma idza tulibat minhu hajatun fi halil qiraah, ya, wa amkanahu jawabus sa'il bil isyaratil mufahhamah atau bil isyaratil mufahimah, boleh, mufahamah boleh, wa alima annahu la yankasira qalbahu wa la yahsulu alayhi bi syai'in min al adha lil unsi alladhi bainahum wa alladhi bainahum, ya, wa nahwah, fal aula an yujibahu bil isyarah wa la yaqta' al qira'ah fa in qata'aha jaz, wallahu alam. Ini cerita lain pula. Apabila ada orang memohon hajat kepadanya, dia kata wa idza tulibat minhu hajah, ada orang minta tolong, kan, tengah membaca Quran tu ada orang minta tolong. Ketika dia sedang membaca Al-Quran dan dia boleh menjawab permintaan tersebut dengan isyarat yang difahami. Contoh kita baca dalam masjid, tengah baca Quran, tiba-tiba datang orang masuk, kan, orang tu nak tanya tempat wuduk, kita tengah baca ni, dia kata ji, wuduk mana, tempat wuduk, kan, contoh kita pandang dia, dan kita boleh tunjuk, kan, faham maksudnya, kita tengah masih baca lagi dan kita tunjuk saja pada orang tu, itu juga harus, ya. Maknanya serta tahu cara tersebut tidak menggoreskan hatinya, tidak menggoreskan hati orang yang minta tolong tadi, kan, dia nak tahu apa namanya, tempat wuduk kat mana, kan. So kita rasa dengan tunjuk tu dah memadai, kan, sana ke sini ke, kan, ya, dan tidak menyinggungnya sedikit pun kerana hubungan yang rapat antara kedua-duanya. Dia kata, ya, wala yahsul alaihi bi syai'in minal adha lil unsi alladhi bainahum wa nahwa, sebab orang tu pun kita tapi kalau orang dah biasa kenal, takkan dia tahu tempat wuduk, kan. Contohlah dia nak tanya, kita tengah baca, dia nak tanya Bilal, kan, Ustaz, Bilal kat mana? Kita tengah baca Quran ni. Saya tunjuk dekat bilik Bilal, contoh kata. Jadi itu memadai, ya. Dan selain semua sebab ini, maka cara lebih utama ialah dia menjawabnya dengan isyarat. Maknanya kalau boleh tak stop baca, maka isyarat cukup dah. Ya. Jangan pula bila kita tengah baca orang kan, ya, dengan isyarat dan tidak menghentikan bacaannya. Namun jika dia menghentikan bacaannya, ia adalah harus. Masih harus lagi. Maknanya boleh kita berhenti tolong orang. Kadang-kadang yalah, dah tak ada orang lain dia nak minta tolong, kita yang tengah baca Quran ni jugalah yang dia nak minta tolong, kan. Jadi masing-masing lah. Jadi maknanya apa, ya, kalau tak menyebabkan dia sakit hati ataupun dia kecil hati, memadai kita beri isyarat, dia boleh faham, so tak apa, tak ada masalah. Jadi nampak sampai begitu sekali, ya, adab-adab yang kita perlu. Ya, bukan kata adab, ya, memang adab ketika baca Quran memang betul, tapi dia pelbagai situasi, pelbagai keadaan, ya. Dan inilah kadang-kadang kita kurang faham, ya, apa kepentingan al-awlawiyat, kan, dalam kita berhubung sesama manusia ni. Ya, tu dia. Baik, selesai di situ. Kemudian lepas itu dia dibawakan fasal berdiri sebagai tanda hormat dan memuliakan seseorang yang melintasi pembaca Al-Quran. Okey, yang ini dalam yang teks bahasa Arab ni dia sebelum tadi. So saya ghostan balik. Tak apa, sikit je, pendek je.
So dia kata Imam Nawawi, faslun wa idza warada 'ala al-qari'i man fihi fadilatun min 'ilmin aw sharafin aw sinnin ma'a siyanatin aw lahu hurmatun bi wilayah aw wiladah aw ghairiha fala ba'sa bil qiyam lahu 'ala sabil al-ihtiram wal ikram la lirriya'i wal i'dham bal dhalika mustahab. Ini dia kan, boleh tak kita berdiri menghormati orang yang lebih mulia daripada kita, ya, sama ada kita berjumpa dia atau dia datang melintasi kita, ataupun macam mana. Contoh guru masuk ke dalam kelas, kita bangun kan, bangun, kita hormat guru, boleh tak? Ini tapi yang ni dia di konteks yang berbeza, tapi maknanya lebih kurang samalah kan, berdiri tanda hormat kepada orang lain. Boleh ke tidak? Kadang-kadang ada orang yang yalah, wallahu alam, kita ialah tak cakap macam mana kan. Pernah dulu saya mengajar di satu sekolah, masa saya sebelum pergi ke Mesir lagi, satu sekolah tahfiz lah, sekolah tahfiz. Jadi kita dah biasa di sekolah kan, bila guru sampai kan, kita bangun, beri salam kan, ataupun ialah maksudnya tanda hormat lah. Jadi pihak sekolah ni tak bagi saya buat macam tu. Saya tak nak sebutlah sekolah mana kan, tapi yang tahu-tahulah, ya. Dia tak bagi, dia kata Nabi tak suka macam ni. Nabi tak suka orang bangun untuk Nabi SAW kan. Ini masalah kita bila kita ni baca satu hadis, lepas tu kita nak pukul rata. Ya. Sebab itu dalam mengaji agama ni, ya, kita kena kata macam mana ya, kena ambil ataupun kena ikut dia punya adab ialah ikut dia punya silibus, silibus kan. Sebab dalam bab itu bukan dalil itu sahaja, ya, ada ketika Nabi melarang, ada ketika Nabi suruh. Apa maksudnya? Sekarang ni bila dia hanya jumpa larangan itu, tak jumpa hadis yang menyuruh, jadi dia anggap tak boleh. Bayangkan kita masuk kelas, budak-budak main, tak ambil perhatian, kita dah masuk kelas dan tak bangun kan. Tujuan kita budak-budak fokus, okey, kelas dah start, dia bangun, ucap salam, duduk, start mengajar. Itu kan tujuannya baik. So dia tak bagi. Guru masuk, beri salam aja. Guru beri salam, duduk terus mengajar. Budak ni dia memain lah, dia tak fokus. Sebab guru masuk, dia tak perasan mula gadang. Kalau kita kata bangun, kita tahu cikgu datang kan, bangun. Dilarang saya. Tapi kita masa tu mengaji pun belum pergi Mesir lagi, kan. Jadi nak balas pun malas lah, kita nak bergaduh-gaduh, ya. Masalahnya yang melarang tu bukan ustaz pun, tapi dia rasa dia lebih ustaz daripada ustaz. Masalah dia, kan. Kita pun yalah, dah macam tu. Pihak pentadbiran sekolah kata, tak boleh bangun. Nabi kata tak boleh muliakan dia. Nanti takut jadi macam Kristian muliakan Nabi Isa pula. La ilaha illallah. Apalah kan. Macam saya tak nak ungkit, tapi maksudnya ada berlaku perkara tu. Ya. Sebab itu kita tak boleh macam tu. Dalam hal agama ni kita kena mengaji cara betul. Ya. Cara silibus tu, biar silibus tu betul. Ya, jangan jumpa hadis, mana-mana jumpa hadis, buka kitab hadis baca, gini buat kesimpulan. Janganlah macam tu. Ya, kita kena ada tak hadis yang sama dalam bab ini? Ada banyak lagi hadis, berpuluh, beratus hadis. Kumpulkan segalanya. Itu bukan kerja kita nak kumpulkan tu, itu kerja ulama, kerja pengarang-pengarang kitab. Maka kita rujuklah pada kitab yang ada kaitan dengan itu. Bukan kita pakai yang itu satu hadis tu je. Masalah pula lah. Tengok ni dia, menceceh pula saya kan. Tapi nak kata memang berlaku pada diri saya sendiri, berlaku, ya. So dia kata, wa qad thabata al-qiyam lil ikram min fi'l an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'l ashabihi radhiyallahu anhum bi hadratihi wa bi amri. Tengok ni apa kata Imam An-Nawawi. Dia kata apabila ada orang yang lebih berkedudukan dari sudut ilmu, kesalehan, kemuliaan, lebih berusia dan wara',
Warak mana lebih kita nampak dia lebih hebat daripada kita dari sudut amalan ibadah dia. Lebih dihormati kerana mempunyai kuasa, ketua pemerintah, ketua kampung, JKK contoh, atau lebih tua daripadanya, atau sebab-sebab lain. Maknanya orang yang lebih daripada kita lah. Tak kira lebih dari sudut apa, tapi orang yang kita rasa dia lebih mulia daripada, lebih utama kedudukan dia daripada kita. Atau sebab-sebab yang lain melintasi seorang pembaca Al-Quran. Kan? Tidak mengapa baginya untuk berdiri sebagai tanda hormat dan memuliakannya. Nampak? Ya? Kan? Bukan untuk menunjuk-nunjuk dan mengagungkannya, bahkan hal itu adalah sunat. Nampak? Ya? Itu bukan cerita guru lagi tu. Itu orang yang tak ada kena-mengena, tapi kita tengah baca Quran, orang besar, kita kata orang besar itulah, orang besar ke orang alim ke, lalu kan? Padahal dia bukan ngajar kita pun Quran tu, dia orang lain tapi dia lebih mulia daripada kita. Kita rasa dia tu mulia, yang layak kita muliakan, kita bangun. Tengok dia kata pula tadi hilang lah. Ni. Tidak mengapa baginya untuk berdiri. Maknanya apa? Berhenti baca Quran tu. Berhenti baca Quran, bangun. Ya. Sebagai tanda hormat dan memuliakannya, bukan untuk menunjuk-nunjuk. Kena ingat, kena jaga. Atau mengagungkannya. Dia beza antara kita memuliakan seseorang dengan dengan apa? Dengan mengagung-agungkan seseorang. Ni tuan kita ada betul dalam kitab Ta'lim Ta'lim pun ada kan. Orang itu benda tu penting. Adab ni lebih dulu awal daripada ilmu kan. Maksudnya kalau orang yang tak ada kena mengena tapi kita tahu dia orang alim pun kita berhenti baca Quran, bangun menghormati dia. Ini kan pula guru masuk, guru yang nak ajar kita masuk, nak menampaikan ilmu pada kita. Saya kata dalam suasana kelas. Mungkin dalam suasana masjid mungkin agak kurang sesuai sebab orang ramai. Tentu tak apa, ikut suasana, ikut keadaan. Maksudnya kalau tak ada masalah, bangunlah. Kan? Itu dia. Ya. Bahkan hal itu adalah sunat. Perbuatan berdiri untuk dengar ni. Perbuatan berdiri untuk memuliakan seseorang adalah sabit daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan para sahabat baginda beserta penyaksian dan perintahnya, serta perbuatan tabi'in dan golongan selepas mereka daripada kalangan ulama dan orang-orang soleh. Dia kata maknanya ada di situ. Wa min fi'li tabi'in wa man ba'dahum minal ulama'is salihin. Memang itu jadi satu adab dalam kalangan ulama. Dah tahu, maksudnya benda yang maklum sepatutnya, benda yang dah diketahui. Ini kita sebagai guru masuk ngajar anak murid buat tak tahu je, pandang atas bawah kan. Macam mana rasa tuan? Tak boleh, saya tak boleh tu kan. Tak ada rasa hormat. Itu dia. Jadi itu benda-benda yang orang dahulu lebih prihatin daripada orang sekarang. Sebab itu ilmu tak heranlah ilmu mereka lebih barakah daripada ilmu kita. Itulah bezanya. Sebab benda-benda macam ni yang kita nampak kecil-kecil inilah yang sebenarnya yang menjadi asbab keberkatan. Asbab keberkatan kita dalam menuntut ilmu. Itu dia. Dia kata kata Imam Nawawi, wa qad jama'tu juz'an min al-qiyam wa dhakartu fihi al-ahadith wal athar al-waridata bi istihbabihi wa bin nahyi anhu wa bayyantu ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح والجواب عما يتوهم منه النهي والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي وأوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى فمن تشكك في شيء من أحاديثه فليطالعه يجد ما يزول به شكه إن شاء الله تعالى. Kata Nawawi kata aku dah syarah dah cerita bab ini dah. Dia kata mana tadi? Aku telah kumpulkan suatu bahagian yang membicarakan tentang situasi berdiri ini dan menyebutkan banyak hadis dan athar yang warid pada hukum sunat dan larangannya.
Aku turut menjelaskan sebab kelemahan pada hadis yang lemah dan sebab kesahihan pada hadis yang sahih. Disyarahkan hadis itu lagi, serta memberi jawapan pada hadis yang disangka mengelirukan dengan larangan, dengan melarang hal tersebut, namun sebenarnya ia tidaklah melarang. Kan, tak ada larangan pun. Aku telah menjelaskan semua itu dengan segala pujian bagi Allah Ta'ala. Maka sesiapa yang berasa ragu-ragu terhadap mana-mana hadisnya, maka dia hendaklah meneliti tulisanku ini. Dia tersebutlah dekat dalam kitab, dalam kitab mana, nescaya dia akan mendapati sesuatu yang dapat menghilangkan keraguannya. Mungkin dalam Al-Azkar ataupun kitab-kitab yang lain, kita tengok nanti insya-Allah. Baik. Ya, maksudnya kita boleh simpulkan, ya, kalau kita tengah baca Quran, ada orang alim lalu, orang yang ada, ya, orang yang ada kuasa, orang yang berpangkat, orang besar lah kita panggil. Lalu ketika sedang kita baca Quran, ya, sunat kita berhenti baca dan bangun menghormatinya. Kalau kata ada kesempatan berjabat tangan, itu dia. Tak jadi masalah, dan dia merupakan antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi pernah memuliakan Sayyidina Jabir bin Abdullah yang merupakan ketua kaum dia. Kan? Nabi campakkan serban Nabi, suruh Sayyidina Jabir duduk. Kan, itu kita pernah selalu dengar dalam radio IKIM kan, dalam Syama'il Muhammadiyah. Mungkinlah kata saya dia. Bukan Syama'il, dalam kitab lain kan, memuliakan. Jadi kalau Nabi pun tahu memuliakan orang lain, dan Nabi pernah kata qumu li sayyidikum, bangunlah menghormati ketua kamu. Jadi tak adalah kita nak pening-pening kepala, nak nak macam-macam kan, nak ikut je lah macam mana yang Nabi SAW tetapkan. Tayyib. Kemudian dia kata faslun idza kana, sudah tadi kita faslun yang bagus faslun fi ahkamin nafisatin tata'allaqu bil qira'ati fi shalah. Okey, hukum hakam yang sangat berharga berkaitan bacaan Al-Quran dalam solat. Itu dia. Ubalighu fi ikhtisariha fa innaha mashhuratun fi kutubil fiqh. Dia kata aku cuba sedaya upaya untuk meringkaskannya. Maksudnya habis caralah nak ringkaskan ni, kerana ia begitu masyhur dalam kitab-kitab fiqh. Sebab dia kata tak payahlah nak cerita panjang, sebab dalam kitab fiqh pun banyak cerita pasal bacaan dalam semayang ni kan. Wa minha innahu tajibul qira'atu fi as-salati al-mafrudati bi ijma'il ulama. Thumma qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa jamaahirul ulama تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقال أبو حنيفة وجماعة لا تتعين الفاتحة أبدا. قال ولا تجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين والصواب الأول فقد تظاهرت عليها الأدلة من السنة. ويكفي من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. Maksud dia antara hukum berkaitan dengan bacaan dalam salat, ya, antaranya wajib membaca Al-Quran dalam salat fardu menurut ijma' ulama. Maknanya Quran, dalam baca Quran tu, dalam salat tu ada bacaan Quran. Ya. Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad radhiyallahu anhum dan majoriti ulama berkata wajib membaca suratul Fatihah pada setiap rakaat. Ya, kita wajib baca surah Fatihah dalam setiap rakaat. Kalau kita tak baca Fatihah, tak sah salat kita. Saya tak baca Fatihah dalam rakaat ketiga je ustaz. Ke 1 2 3 4 saya baca, juga tidak sah. Ya. Baik. Dia kata manakala Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan sekumpulan ulama berkata tidak wajib membaca surah Al-Fatihah langsung dan tidak wajib membaca Al-Quran dalam 2 rakaat terakhir. Ini mazhab Abu Hanifah. Namun pendapat yang tepat ialah pendapat pertama. Banyak dalil daripada sunnah yang menjelaskannya dan cukuplah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang bermaksud artinya tidak sah salat yang tidak dibaca Ummul Quran, iaitu Al-Fatihah dalamnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab ataupun surah Al-Fatihah. Itu dia. Tidak sah. Mereka berijma'. Okey, tadi tertinggal. Okey, dia kata
Wa ajma'u ala istihbab qira'ati surati ba'da al-Fatihati fi rak'atay as-subh wal awlayayn fi baqi as-salawat. Wa ikhtalafu fi istihbabiha fi ats-thalithati wal-rabi'ah. Wa lisy-Syafi'i fiha qawlan al-jadid annaha la tustahab wal qadim annaha tustahab. Dia kata mereka berijma', mereka ni siapa? Para ulama, ya. Bahawa sunat membaca surah selepas surah Al-Fatihah dalam 2 rakaat solat subuh. Solat subuh 2 rakaat je kan? Dua-dua sunat baca surah lepas Fatihah. Dan 2 rakaat pertama bagi solat-solat yang lain baca surah, ya. Tetapi berselisih pendapat mengenai hukum sunat membacanya dalam rakaat ketiga dan keempat. Rakaat ketiga keempat kan, lepas Fatihah tu kita nak baca surah tak? Ya. Syafi'i rahimahullah mempunyai 2 pandangan dalam hal ini menurut qaul jadid. Ya. Qaul jadid dekat Mesir, ya, ia disunatkan. Manakala qaul qadim di Baghdad, ya, pendapat lama Imam Syafi'i tidak disunatkan. Ya. Oh, ni silap ni. Okey, tak apa, saya tolong betulkan, ya tuan-tuan, ya. Dalam teks bahasa Arab tulis wali Syafi'i fiha qawlan al-jadid innaha la tustahab. Tolong betulkan. Ya, bagi Imam Syafi'i terdapat 2 pandangan. Pendapat yang baru ialah ia tidak disunatkan, la tustahab. Ya, tolong betulkan. Terbalik dengan apa yang diterjemahkan. Ia tidak disunatkan. Menurut pendapat menurut qaul qadim, ya, ia disunatkan, innaha tustahab. Tolong sila betulkan, ya, pada muka surat 113 itu. Sebab tu kita, ya, memakai pandangan jadid, iaitu tidak sunat. Sebab tu lepas Fatihah kita tak baca surah untuk rakaat kedua dan ketiga dan keempat. Baca Fatihah je kan, lepas tu kita turun rukuk. Itu dia. Tayyib. Dia kata qala ashabuna wa idza qulna innaha tustahab fala khilafa annahu yustahabu an yakuna aqalla min al-qira'ati fil awlayaini. Ya, mana dia kata ulama mazhab kami berkata apabila mana sekiranya kami katakan hukumnya adalah sunat, ya, maka tiada khilaf pada bacaannya yang perlu lebih pendek daripada bacaan dalam 2 rakaat terawal. Maknanya kalau kata kita nak beramal dengan pandangan yang sunat, ya, so surah-surah yang kita baca dalam rakaat ketiga yang keempat tu lebih pendek, ya, kena lebih pendek daripada rakaat pertama dan kedua. So dia kata qalu wa takunu al-qira'atu fi thalithati wa rabi'ati sawa وهل تطول الأولى على الثانية فيها وجهان أصحهما عند جمهور أصحابنا إنه لا تطول والثاني وهو الصحيح عند المحققين أنه تطول وهو المختار للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. Saya sebut itu, ya. وفائدته أن يدرك المتأخر الركعة الأولى والله أعلم. Ini dia. Apa ceritanya? Ceritanya nak baca dalam 2 rakaat awal tu, surah-surah tu nak baca panjang ke pendek? Kalau kita surah apa nak baca kan? Kuliah Allah. Ini nak cerita baca panjang ke pendek dalam 2 rakaat awal. So dia kata macam mana? Ya. Okey. Mereka berkata lagi kadar bacaan Al-Quran dalam rakaat ketiga dan keempat adalah sama. Tak apa, okey. Adakah seseorang perlu memanjangkan bacaan Al-Quran dalam rakaat pertama berbanding rakaat kedua? Kan? Ya, maksudnya 2 rakaat awal tu memang sunat kita baca surah. Jadi nak baca panjang ke pendek atau sama? So kata terdapat 2 pendapat dalam kalangan ulama mazhab kami, dalam pendapat ulama Asy-Syafi'iyah, ya, iaitu pendapat yang lebih sahih di sisi majoriti mereka adalah tidak perlu memanjangkannya. Mana tidak semestinya. Tak semestinya bacaan yang rakaat pertama itu
lebih panjang daripada bacaan rakaat yang kedua dari segi surahnya. Okey, pendapat kedua pula dia merupakan pendapat sahih, kata Menawi. Menurut muhaqqiqin, dia perlu memanjangkannya, panjangkan rakaat pertama berbanding rakaat kedua. Ya. So dia kata okey, kemudian dia kata pendapat ini juga adalah pendapat yang terpilih berdasarkan sebuah hadis sahih. Ya. Apa maksud dia? Artinya Rasulullah SAW memanjangkan bacaan Al-Quran dalam rakaat pertama dengan kadar yang tidak dipanjangkannya dalam rakaat yang kedua. Ya. Faedahnya apa? Maksudnya apa hikmah di sebalik itu? Maksudnya kalau kita nak panjangkan rakaat pertama berbanding rakaat kedua, ialah orang yang terlewat datang boleh mendapatkan rakaat pertama. Ini kata kebijaksanaan imam, para imam. Yang kita tahu, kadang macam contoh subuh kan, subuh ya, memang kita sunat panjangkan, ya, sunat panjangkan. Jadi masyarakat pertama tu kita panjangkan sikit supaya ramai orang dapat masuk ikut, ya, tidak masbuk rakaat dapat rakaat yang pertama sama-sama kita kan. Jadi biarlah orang masuk dulu, biar maksudnya kita baca panjang sikit biar ramai dapat join jemaah kita. Kita kena ingat, ya, makin ramai sesuatu jemaah solat itu makin afdal ataupun makin utama, makin besar pahala. Ya, sebab itu kita sebagai imam kena bijak. Jangan baca cepat-cepat sangat supaya orang kata ambil masa kan. Kan ada orang tengah ambil wuduk, tengah masuk bilik air dan sebagainya. Jadi biar kita boleh ramai-ramai semayang sekali. Itu dia. Ya, jangan terkejar-kejar. Kan, entah mana, entah apa yang nak pergi. Kalau imam tu sakit perut tu lain cerita. Itu elok dia suruh imam lain gantikan kan, daripada dia solat jadi imam dalam keadaan dia sakit perut. Jangan, memang tuan-tuan, dia kalau sakit perut ni dia bukan ada boleh tolak ansur tuan kan. Sebab itu makruh kita menahan lapar, menahan mengantuk, menahan sakit perut kan, ketika solat. Kalau kita ada keperluan hajat, pergi tunaikan hajat kita dulu, buang air dulu, lepas tu masuklah kan. Sama juga kalau kita masuk solat sedang didirikan, imam dah angkat takbir, jangan kita berlari nak kejar saf, nak masuk saf, nak dapatkan rakaat. Makruh hukum dia, walaupun tidak haram. Nabi sebut kan, ya, maknanya kena berjalan pelan-pelan, dengan penuh ketenangan, sakinah wa waqar. Maknanya jangan berlari, jalan macam biasa. Nabi kata kalau dapat, tak dapat tambahlah rakaat tu, dah namanya lambat kan. Tapi bagi pihak makmum, bagi pihak imam pula, ya, memanjangkan sedikit boleh, harus dan juga sunat untuk memanjangkan sedikit rakaat pertama, beri peluang kepada makmum untuk dapat rakaat itu bersama-sama. Itu semua kebijaksanaan. Kan? Sama juga kita bila kita rukuk kan, panjangkan sikit supaya kan sempat mereka dapat rakaat. Itu semua kebijaksanaan imam tu. Ya. Kemudian dia kata qala Syafi'i rahimahullah, wa idza adraka al-masbuq ma'al imam الركعتين الآخرتين من الظهر وغيرها ثم قام إلى الإتيان بما بقي عليه استحب أن يقرأ السورة. قال الجماهير من أصحابنا هذا على القولين، وقال بعضهم هذا على قوله يقرأ السورة في الآخرتين، أما على الآخر فلا، والصواب الأول لئلا تخلو صلاته min surah. Wallahu a'lam. Dia kata apa? Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i kata, apabila makmum masbuk, dia masbuk lambat, sempat solat bersama imam pada dua rakaat terakhir solat zuhur. Maksudnya tak kira solat yang 4 rakaat lah. Dia masuk dah rakaat ketiga contohnya. So tak ada baca surah lah kan. Lepas itu imam habis 4 rakaat, dia kena tambah lagi 2 kan. Kemudian dia bangun untuk mengerjakan rakaat yang berbaki. Sunat baginya untuk membaca surah. Sunat baginya untuk membaca surah. Okey. Majoriti ulama mazhab kami berkata keadaan ini mengandungi 2 pandangan beliau. Ada 2 pandangan.
Sebahagian maknanya ada dua pandangan bagi Imam Syafi'i tau. Ya, maknanya ada kata sunat, ada kata tak. Okey. Sebahagian yang lain berkata keadaan ini selari dengan pendapatnya yang menyebutkan bahawa makmum itu membaca surah dalam 2 rakaat terakhirnya. Ya. Kenapa? Bergantung kepada pandangan tadi, qaul qadim dengan qaul jadid tadi. Ya, kalau dia berpegang kepada sunat untuk baca juga baca surah juga dalam rakaat ketiga dan keempat, maka bila dia masbuk pun dia kena baca surah dalam rakaat ketiga dan keempat. Kalau dia berpandangan pada pandangan yang lagi satu tidak sunat baca surah dalam rakaat ketiga keempat, maka dia tidak perlu baca surah ketika dia masbuk, dan maksudnya ketika dia nak tambah rakaat 3 dan 4 tu tidak sunat dia baca surah. Itu dia. Ya. So dia kata menurut pendapat satu lagi tidak sunat membaca surah. Pendapat yang tepat ialah pendapat yang pertama. Supaya solatnya tidak menjadi kosong daripada bacaan surah. Kan? Wallahu alam. Ini adalah hukum, dia kata wa hadha hukmul imam wal munfarid ammal ma'mum fa in kanat salatuhu sirriyah wajabat alaihi al-Fatihah wastahabba lahu surah. Dia kata ini adalah hukum bagi imam dan orang yang solat sendirian. Imam dan munfarid mana apa, sembahyang seorang-seorang. Tapi dia kata bagi makmum pula jika solatnya adalah sirriyah. Apa solat sirriyah? Zuhur asar. Ya, solat zuhur dan asar. Dia wajib membaca Al-Fatihah dan sunat membaca surah. Ya. So dia kata itu solat sirriyah. Wa in kana jahriyah fa in kana yasma'u qira'at al-imam kariha lahu qira'atu surah wa fi wujubil wa fi wujub al-Fatihah qaulan asahhuhuma tajib wa thani la tajib. Dia kata apa? Ulang sikit. Bagi makmum jika solatnya adalah sirriyah, solat baca perlahan, zuhur asar, dia wajib membaca Al-Fatihah dan sunat membaca surah. Ya. Maknanya wajib baca Fatihah dan sunat baca surah. Maksudnya apa? Kita sembahyang zuhur secara berjemaah. Sembahyang zuhur, kita tak dengar bacaan imam, kan? Baca sebab sirriyah, zuhur asar, maka kita baca Fatihah dan baca surah. Jangan tak baca surah walaupun sunat. Ya. Jika solat tersebut adalah jahriyah, solat maghrib, subuh, maghrib dan isyak, dan dia mendengar bacaan imam, makruh baginya membaca surah. Tu yang semalam kalau kita tanya kan, kalau imam baca, adakah kita boleh tak kita nak ikut bacaan imam? Ya, maknanya apa? Jawabnya makruh lah. Macam inilah. Inilah jawapan dia. Kita ikut ke baca imam ke atau kita baca surah kita sendiri ke, makruh hukum dia. Kerana bacaan imam itu adalah untuk apa? Didengari, bukan diikuti. Dengar. Dengar dia baca surah apa. Kan? Baik. So dia kata makruh baginya membaca surah berkenaan kewajipan membaca suratul Fatihah bagi makmum. Ni bagi makmum. Terdapat dua pandangan di sisi Asy-Syafi'i. Okey, pandangan yang lebih sahih adalah wajib. Yang kedua tidak wajib jika makmum. Dia kata wathani la tajib. Ya, tidak wajib. Wa idza kana la yasma'ul qira'ata fas-sahihu wujubul Fatihah wa istihbab as-surah wa qila tajibu wa la tustahabbu surah wallahu alam. Dia kata apa? Jika makmum tadi tidak mendengar bacaan Al-Quran oleh imam, tak dengar, mungkin sebab jauh, kan, tak apa dengar sangat, kan, ya, dia kata pendapat yang sahih menyatakan dia wajib membaca surah, ya, Al-Fatihah dan sunat membaca surah. Maknanya hukum dia sama macam sembahyang seorang-seorang. Ya. Pendapat lain mengatakan tidak wajib membaca suratul Fatihah. Ada juga yang berpendapat wajib baca Fatihah tetapi tidak sunat membaca surah. Ini pandangan ulama dalam hal al-qira'atu khalfal imam, pembacaan makmum di belakang imam. Ya. Selesai di situ.
Maka senang kita faham bahawa bacalah Fatihah kan, dalam setiap rakaat, sembahyang seorang ke, sembahyang jadi imam mestilah sama, makmum pun sama, baca Fatihah. Ya, kecuali ketika dalam keadaan kita masbuk kan, kita masuk imam dah rukuk, di situ ya kita boleh mendapatkan rakaat tersebut walaupun tidak membaca suratul Fatihah kerana bacaan kita ditanggung. Tu kata tanggung tu oleh imam. Sebab tu imam ni dipanggil dhamin. Al-imamu dhaminun, kata Nabi. Imam tu seorang penjamin. Penjamin apa? Penjamin solat orang lain, penjamin solat makmum-makmumnya. Bukan senang jadi imam ni tuan. Dia tanggung tu. Ya, jadi kalau dia punya bacaan pun simpang perenang, kata orang Melaka, tu simpang perenang. Ya. Lepas tu dia nak tanggung bacaan makmum, tak boleh lah. Kan? Tak terdayalah dia nak menanggung bacaan orang lain. Jadi sebab itu yang jadi imam ni orang yang terbaik dalam kalangan, ya, dalam kalangan makmum itu. Jadi makmum tu yang terbaik jadi imam, kan? Baik. Kemudian dia kata watajibu qira'atul Fatihati fi takbiratil ula min salatil janazah wa amma qira'atil Fatihah fi salatin nafilah fala budda minha. Okey, dia kata selepas takbir pertama dalam solat jenazah wajib membaca surah Al-Fatihah. Jangan tak baca Fatihah pula. Bukan rakaat pertama, takbir pertama. Takbir pertama. Sembahyang jenazah tak ada rakaat tahu. Jangan silap pula, kan? Dia 4 takbir, bukan 4 rakaat, 4 takbir. Jadi takbir pertama Allahu Akbar, baca Fatihah dulu. Tu dia. Ya. Wajib membaca surah Al-Fatihah. Tentang bacaan surah Fatihah dalam solat sunat, ya, perlu dibaca. Itu memanglah. Maksudnya tak kira solat sunat ke solat apa ke, kita wajib baca Fatihah. Ya, kerana tidak ada solat atau tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Okey. Kemudian dikata lagi wa ikhtalafa ashabuna fi tasmiyatiha fiha. فقال القفال تسمى واجبة وقال صاحبه القاضي حسين تسمى شرطا وقال غيرهما تسمى ركنا وهو الأظهر والله أعلم والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة wallahu alam. Maksud dia, ini kalau keadaan orang tak boleh baca Fatihah, kan, contohnya baru masuk Islam dan sebagainya, ya, mualaf. Contoh dia kata sini, ulama mazhab kami berselisih pendapat berkenaan penamaan surah Fatihah dalam solat. Surah Fatihah ni nak kata apa? Rukun ke, syarat ke, wajib? Al-Qafal berkata kami menamakannya sebagai wajib. Sebagai wajib. Murid beliau Qadhi Husin berkata ia dinamakan sebagai syarat. Ya, ulama selain mereka berdua berkata ia dinamakan sebagai rukun. Inilah pendapat yang benar kata Imam Nawawi, wallahu alam. Rukun maknanya tak boleh tidak. Ya, kita kena baca Fatihah dalam solat. Itu dia rukunun min arkanis solah. Rukun daripada rukun-rukun solat. So kena kena baca kok mana-mana pun. Kan? Okay, so dia kata dalam situasi ini orang yang tidak mampu membaca keseluruhan surah Fatihah macam mana? Ya, perlu membaca bacaan ganti baginya, iaitu dia membaca ayat lain daripada dalam Al-Quran selain surah Al-Fatihah yang sama dengan kadarnya, sama panjangnya. Ya. Kalau katakan 7 ayat, Fatihah 7 ayat, kan? So dia kena baca 7 ayat yang sama panjang dengan Fatihah kalau dia hafal lah. Kalau dia hafal. Contoh kata muallaf, kan, dia mana tahu dia buat kajian sebelum ni, dia buat kajian surah, dia baca surah Al-Ikhlas. Dia masuk Islam, yang dia hafal ialah Al-Ikhlas. Dia tak hafal surah Fatihah. Jadi nak kena baca apa? Bacalah surah Al-Ikhlas pengganti Al-Fatihah. Maksudnya kalau kata Fatihah katakan Ikhlas tu pendek, kan? So bacalah 2-3 kali ke supaya panjang, sama panjang atau lebih daripada panjangnya kadar membaca surah Al-Fatihah. Itu dia. Ya.
Maksudnya jangan tak baca apa-apa, kan? Sebab dia hafal surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu, dia hafal, kan? Kita mana tahu situasi orang berbeza-beza. Jika dia tidak mampu, dia boleh berzikir dengan kadar yang sama seperti tasbih, tahlil dan lain-lain. Kalau langsung tak tapi dia boleh baca la ilaha illallah. Pastilah boleh sebab dia dah mengucap itu, kan? Apa nama la ilaha illallah ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ke, apa benda ke, boleh berzikir. Ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Buat, maksudnya baca zikir itu sama panjang dengan bacanya surah Al-Fatihah. Jadi itu cara kalau dia tak mampu nak baca Fatihah. Kita mungkin kata, ya ke? Jangan main tahu orang yang baru masuk Islam ni, dia melafazkan 2 kalimah syahadah itu pun dalam keadaan yang mungkin bahasa ibunda dia, kan, pelat dan sebagainya, ya. Lepas tu nak baca Quran pula, baca Fatihah pula, ya. Jadi itu semua memberi tekanan pada dia. Jadi keadaan semayang kena semayang, tetap kena semayang. Kita kata, kita tunggu awak pandai dulu, setakat ni apa ni, sementara ni tak payah semayang dulu. Tak boleh. Dia mesti kena solat. Jadi bila kena solat, kena baca Fatihah. So tak boleh baca Fatihah. So itulah dia punya alternatif dia, kan? Baca ayat lain kalau dia hafal. Tak hafal, baca zikir, kan, yang sama panjang dengan Fatihah. Kata subhanallah, buatlah 10 kali ke subhanallah. Kita ikut agak-agak lah dia punya panjangnya, kan. Ya, lepas itu tak mahu juga, semua tak tahu. Ni tak tahu benda kan. Ya. Jika dia tidak mampu membaca sesuatu, tak boleh baca langsung. Cukuplah dia berdiri sekadar lamanya, diam je. Ya, sekadar lamanya bacaan surah Al-Fatihah, kemudian dia rukuklah. Kan. Ya, tapi itulah kalau kata dia ikut imam, okeylah sikit, kan. Maksudnya imam cover lah dia punya bacaan. Kalau dia langsung tak boleh, kan, adalah tambahan pahala dia untuk baca, untuk bersolat jemaah itu. Jadi gitulah. Jadi kok mana pun, ya, itulah keutamaan surah Al-Fatihah dalam mana-mana ataupun sebagai rukun dalam solat. Baik, kemudian dia kata apa? Faslun. Ni dia. Ini biasa kita dengar ni. Mana tadi? Oh, belum lagi, terlupa pula. Tertinggal. Oh, ada lagi ni, ada satu lagi. Dia kata, walau fatahu, saya tuan, macam benda tertinggal je ni. Fala salatul lail. Tak adalah tuan dalam yang bahasa Arab ni. Pening pula saya nak membandingkan benda ni. Tak apalah, saya baca yang bahasa Arab dulu. Nanti kalau kita jumpa yang bahasa Melayu, saya akan refer semula. Dia kata apa di sini? Okey, betul. Betul. Ya. Okey. Faslun la ba'sa bil jam'i baina suratayn fi rak'atin wahidah. Faqad thabata fi as-sahihayn min hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala laqad ariftu an-nadha'ira allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata mana tadi? Allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqranu bainahunna fa dzakara 20 suratin min al-mufassal kana kullu suratayn fi rak'ah. Okey, tengok wa qad qaddamna an jama'at min as-salaf qira'atul khatmah fi rak'atin wahidah. Kita apa? Dia kata tidak menghimpunkan 2 surah dalam satu rakaat. Boleh tak? Menghimpunkan 2 surah dalam satu rakaat. Tidak mengapa menghimpunkan 2 surah dalam satu rakaat. Baca 2 surah. Sabit sebuah hadis dalam as-sahihain ini, menurut Bukhari dan Muslim, daripada riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, artinya aku mengetahui surah-surah yang digabungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu beliau menyebut sebanyak 20 surah Al-Mufassal. Al-Mufassal saya kata start daripada surah Qaf sampai An-Nas, itu dipanggil surah Al-Mufassal, iaitu setiap 2 surah dalam satu rakaat. Kan, baca 2 surah dalam satu rakaat.
Kami telah kemukakan sebelum ini berkenaan kumpulan salaf yang mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Itu kita cerita gitu kan. Maknanya tidak menjadi masalah kita baca banyak-banyak surah dalam satu rakaat. Cuma yang lebih aula ialah kita berturutan. Berturutan. Macam tadi lepas satu surah yang selepas dia ikut susunan mushaf, itu sunat. Itu lebih baik. Ya, itu lebih baik dalam 2 rakaat ataupun 1 rakaat, apatah lagi dalam satu rakaat. Cumanya kalau kata tadi dalam 2 rakaat kita dah bincang itu, kalau ada hadis contoh kata dalam pagi Jumaat subuh kan kita baca surah As-Sajdah, lepas itu kita baca surah Al-Insan. Dia jauh tu, dia tak berturut-turut. Ya, susunan ni memang maksudnya surah Sajdah dulu, tapi cumanya Sajdah bukan lepas ni bukan surah Al-Insan kan. Jadi itu dibolehkan kerana ada hadis yang mengatakan Nabi baca rakaat pertama surah ini, lepas rakaat kedua surah ini. Qul ya rakaat pertama, qul huwallahu rakaat kedua, itu ada hadisnya. So tidak jadi masalah. Ya. Tapi aulanya selain daripada yang hadis Nabi sebut tadi, yang ada hadisnya, kita ikut turutan. Ya, itu terbaiklah. Tayyib. Kemudian dia kata, okey, cukuplah tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok, ya, sambung lagi perbicaraan kita dalam kitab At-Tibyan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kefahaman kepada kita. InsyaAllah pukul 11 ni saya ada live juga di Masjid Negara. Siapa-siapa yang minat boleh, insyaAllah saya try kongsi dalam saya punya FB juga, di FB Masjid Negara, kuliah duha, tajuk dia kelebihan Ramadan, insyaAllah. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.